أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita bersama dengan saya Suhailin Lajimin dalam majlis ilmu pada hari ini. Alhamdulillah, sebelum itu kita akan bersama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah dan dengarkanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Amin. Allahummarahmanirrahim. Alhamdulillah. Pada tadi kita telah mendengar bacaan ayat suci Al-Quran, surah Al-Fatihah. Dan amalkanlah surah Al-Fatihah ini, kerana surah Al-Fatihah ini adalah surah yang bukan sahaja menjadi pembuka untuk kita, pembuka hati kita untuk bersama dengan hadis ilmu ini, tetapi dia juga adalah sebagai pembuka segala pintu rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala hendak berikan kepada kita. InsyaAllah, hari ini saya akan berkongsi satu hadis, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu berkaitan dengan kehidupan di dunia ini ibarat seorang perantau. An Abi Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam في منكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ min sihatika lima radika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Inilah hadis. Inilah hadis tuan-tuan dan puan yang rahmatullah sekalian. Itu terjemahannya saya akan baca dalam ini bahasa Malaysia lah. Malaysia, yaitu daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, telah berkata beliau ini, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bahuku. Kata bimangkabi. Lah, Rasul begitu peganglah. Macam ni jangan kan. Okey. Saya berkata, seraya Rasulullah SAW terus bersabda. Faqala Rasulullah SAW, kun fi dunya. Kun ni jadilah. Kun ni arahan. Kelamar, jadilah diri kamu di atas dunia ini sebagai seorang perantau atau pengembara. Kun fi dunia ka'annaka gharibun. Gharibun ni sebagai orang yang gharib. Gharib ni orang yang ganjil. Gharib atau perantau ataupun aw'abirun, seorang perantau ataupun seorang pengembara. Perempuan di dunia ini, perempuan adalah tempat kita untuk mengembara sebenarnya. Jadilah sebagai seorang pengembara. Apa yang pengembara buat tentera perempuan? Kita kena tahu bahawa Rasulullah SAW tentera perempuan sejak dari kecil sampailah baginda Rasulullah SAW menjadi seorang sahabat. Seorang Rasulullah SAW adalah seorang perantau. Rasulullah seorang perantau.
Ya, Rasulullah sebagai seorang perantau. Rasulullah SAW telah pernah merantau sehingga ke Sidratul Muntaha. Rasulullah SAW telah pernah merantau ke syurga. Rasulullah SAW telah pernah mengembara merantau di neraka Allah SWT. Apatah lagi dunia ini. Rasulullah SAW relax dia mengembara. Tentu rupanya rahmat Allah sekalian. Kita juga lihat bagaimana Nabi Adam alaihissalam seorang perantau. Setelah 500 tahun berada dalam syurga Allah SWT bersama dengan istrinya Siti Hawa, kan, kemudian ditipu oleh syaitan hingga turun ke muka bumi ini. Hidup Nabi Adam alaihissalam pada 500 tahun lagi untuk ini dan beranak pinak, dan kita adalah anak cucu cicitnya. Allahu Akbar. Maka Rasulullah SAW tidak heranlah pegang di bahu Abdullah bin Amr dan berkata, jadilah engkau seorang yang gharibun au abir, ataupun seorang perantau atau pengembara. Ibnu Umar berkata, apabila kamu berada pada waktu petang, waktu petang, ini kata Rasulullah SAW lah. Bila kamu berada di sore, di petang tuan-tuan perempuan adalah petang ini ya, kalau kita di dunia ini sekarang PM itu petang. AM itu pagi kan. Petang, maknanya selepas asar gitu atau ke atas. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati sekalian, janganlah tunggu menjelangnya waktu pagi. Karena tunggu kita duduk relax waktu pagi. Macam yang orang kena kuarantin lah. Bila sampai waktu pagi, bangun waktu subuh, dia akan tunggu petang. Kalau tidak mau dibuat kerja, kuarantin di rumah aja. Itu juga di pusat kuarantin. Tapi kata Rasulullah SAW, bila kamu berada waktu petang, janganlah kamu tunggu sampai waktu pagi. Maknanya di sini, janganlah kamu hendaklah jadi seorang pengembara, yang mana pengembara ini dia akan tunggu waktu petang dan mengembara sampai waktu pagi. Bekerjalah. Otak itu berjalan. Nampak? Nampak ya rekan-rekan semua? Ini berdasarkan kepada hadis lah. Dan kata Rasulullah SAW, apabila kamu berada di waktu pagi teman-teman ialah apabila matahari itu terbit. Ataupun ialah terbit pagi. Terbit fajar. Pagi kan? Janganlah tunggu menjelangnya waktu petang. Rasulullah SAW beritahu, jangan kamu duduk saja tunggu waktu petang. Tapi bekerjalah. Jadilah sebagai seorang pembara, sebagai seorang macam orang yang berada di dunia inilah seorang yang merantau di muka bumi ini. Merantau ini bekerja teman-teman, cari rezeki sebenarnya. Gunakanlah peluang untuk beramal semasa kamu sehat. Karena Rasulullah beritahu, hendaklah kamu ini pada waktu yang ini, hendaklah kamu beribadah. Amal ibadah ketika kamu badan sehat teman-teman. Orang yang sehat ini dikenali sebagai yang boleh makan. Bila kamu boleh makan, maknanya kamu sehat. Tapi bila kamu tidak boleh makan, kamu tengah sakit. Tapi sekarang ini, yang sakit, demam pun dikira sakit. Boleh makan juga kan, tapi dikira sakit. Maka untuk persediaan ketika kamu sakit, dan semasa kamu hidup untuk persediaanmu mati. Maka hidup di dunia ini teman-teman kena beramal ibadah. Persediaan untuk selepas mati. Hadis ini riwayat Uraian hadis, Rasulullah SAW memberikan pendidikan supaya menganggap dunia ini sebagai tempat persinggahan kita semata. Sebagai manusia kita hendaklah menganggap bahwa dunia ini sebagai tempat persinggahan semata-mata. Pak? Masya Allah. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, dengar lagi di sini ya. Kemudian sebab untuk kita akan menuju ke alam akhirat. Yang kedua, umat Islam dituntut untuk mengisi masa sehat dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Sebagai seorang muslim, kita wajib menghargai masa dan tidak melengah-lengahkan urusan yang baik. Ingat itu perkaranya. Jadi kehidupan di dunia ini sebenarnya untuk apa sebenarnya ini? Ingat, kehidupan di dunia adalah hanya sementara sahaja. Tempo kehidupan di dunia terlalu singkat berbanding kehidupan di akhirat yang kekal abadi. Kita lihat kepada manusia-manusia yang telah lalu, kita telah melihat mereka ini tuan-tuan perempuan yang sekalian. Kita melihat mereka ada dan kemudian tiada, sudah dikubur dalam tanah. Pada umur mereka pada
20-an, 30-an, ada yang belasan tahun, 20-an, 30-an, 40-an, 50-an, 70-an, 80-an. Kita melihat juga sejarah-sejarah tentang mereka. Ingat bahwa dunia ini hanya tempat bersinggah. Dunia adalah tempat manusia untuk mencari bekalan untuk akhiratnya sendiri. Ya, maka kita kena cari ilmu, kita kena beribadah di muka bumi ini, kita hendaklah bersedekah jariah, kita buat akhlak yang baik, kita buat akhlak baik, kita memberikan nasihat kepada orang lain, kita hendaklah sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hendaklah mempunyai kemahiran-kemahiran yang ada. Sementara berada di muka bumi ini adalah kerana beribadah kepada Allah Subhanahu. Ingat, rekan-rekan sekalian, ya. Kemudian manusia tidak wajar leka dengan keseronokan dunia hingga lupakan kehidupan di akhirat. Tidak boleh. Jangan leka dengan kehidupan di dunia ini. Dunia ini hanyalah tempat permainan. Ingat, dunia ini hanyalah kejap sahaja. Kita melihat bahwa orang yang telah meninggal dunia telah dikuburkan di dalam tanah itu sudah berapa puluh tahun, ribu tahun. Sudah ribu tahun berada di dalam tanah. Kemudian ingat, kehidupan kita sebenarnya berada di akhirat. Begitu juga dengan kehidupan perantau, seorang perantau. Kita lihat perantau, pengembara lah, yang mana tidak boleh leka dengan keseronokan di tempat persinggahan. Seorang perantau atau perempuan bila dia hendak merantau, dia akan bersinggah di satu tempat, kemudian disinggah di satu tempat itu dia tidak boleh leka. Sebab dia akan berjalan terusnya perjalanan ke satu tempat. Dia singgah, dan dia akan singgah. Itulah dia perantau. Sehingga lupa kepada matlamat yang lebih penting, yaitu hari akhirat. Ingat, kita ini adalah perantau. Hiduplah seperti perantau. Ingat ya, itu dunia ini adalah tempat persinggahan kita semata-mata, yang mana kita singgah di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perkara-perkara yang baik, bersedekah, berzikir, salat, menyembah Allah Subhanahu wa taala, sebab kita akan menuju ke alam yang hebat lagi itu. Apakah itu perantau? Perantau ialah manusia yang hidup di dunia mencari bekalan untuk menuju akhiratnya. Itu yang penting. Kita sebagai seorang perantau di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuan-tuan. Jadi teknik pengurusan, kita lihat macam mana seorang perantau itu kena buat. Yang mana kita mesti kena tahu tentang pengurusan masa yang efektif. Mengurus masa dengan bijak, menentukan wawasan hidup, merancang penggunaan masa, mengisi kehidupan dengan perkara yang berfaedah. Ingat, jadi untuk semua ini kita kena tahu bahwa dalam Al-Quran dibacakan kita tentang surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahu akbar. Ingat ya, surah Al-Asr. Jadi kelebihan orang yang segerakan urusan di dunia ini. Jadi sebagai perantau, kita akan singgah di dunia ini dari apa kelebihan orang perantau yang menjaga masa dia. Pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan bagi orang yang menghargai masa dia hidup di muka bumi. Kedua, jiwa tentram dan tenang di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Tiga, Allah akan menyebabkan orang lain akan menyanjungi kita sebab kita berada di dunia ini sekadar untuk bersinggah di muka bumi ini, tapi kita melakukan perkara-perkara yang baik yang Allah suka. Yang keempat, memperolehi hasil kerja yang berkualiti di muka bumi ini, teman-teman, manusia adalah disukai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah. Khalifah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala yang hebat. Muka bumi ini kan ketika mana Nabi Adam alaihissalam, teman-teman, Allah suruh turun ke muka bumi ini sebagai khalifah, mentadbir, susun kehidupan makhluk-makhluk lain di muka bumi ini. Di muka bumi ini, Allahu Akbar. Ya. Kemudian yang kelima adalah menyumbang ke arah kemajuan negara kita. Yang keenam, mendapat ganjaran di dunia dan juga akhirat. Kita hidup di muka bumi ini adalah untuk mendapat ganjaran dunia dan akhirat. Yang ketujuh, dapat melaksanakan tugas yang baik. Amanah-amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita, karena sebagai pemimpin, Anda sebagai pentadbir, Anda sebagai seorang seorang tua dan sebagainya. Anda bertanggung jawab tentang diri dan tugas-tugas Anda. Jadi, tuan-tuan, minta ampunlah, minta petunjuklah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya kita dapat melaksanakan tugas-tugas dan amanah yang diberikan kepada. Yang ke-8, kerja dapat diselesaikan mengikut masa yang ditetapkan.
Kemudian yang ke-9 adalah orang disenangi oleh orang yang di sekeliling. Bila kita buat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerja kita berkualiti, ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kita ini satu kenikmatan, iaitu orang akan senang dengan kita. Orang memang tidak akan senang dengan kita apabila kita membawa orang ke arah kebaikan. Orang membawa ke arah kejahatan pun ada. Allah, tetapi mari kita sama-sama membimbing supaya orang akan dekat dengan kita. Yang seterusnya adalah bakalan hidup di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sebenarnya ada di akhirat itu? Bakalan kita. Tuan-tuan, bakalan kita untuk hari akhirat adalah ilmu yang bermanfaat. Apa maksud ilmu yang bermanfaat? Pertamanya, apabila anda mengajar surah Al-Fatihah tadi itu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, insyaallah orang hafal beratusan juta ataupun juta-juta orang yang boleh menghafal Al-Quran. Manusia di muka bumi ini 7 bilion. Kalaulah 1 juta orang yang boleh menghafal Al-Fatihah disebabkan kita, maka itulah ilmu yang bermanfaat untuk anda. Kita boleh mendidik anak-anak kita yang berada di sekolah itu dengan ilmu menulis, saya suka makan nasi, saya suka belajar. Ataupun matematik, dia boleh menyelesaikan operasi matematik dan isu-isu matematik. Boleh membaca dan bolehlah membantu untuk dirinya sendiri, untuk hidup di muka bumi ini. Perempuan, itulah ilmu yang bermanfaat untuk. Itu yang sepatutnya bermanfaat untuk anak anda. Yang kedua, memperbanyakkan amal jariah, sedekah. Sedekah, tuan-tuan, paling kecil adalah senyuman. Senyumlah kepada orang lain. Senyumlah kepada semuanya. Ataupun kita bersedekah dengan masa, bersedekah dengan tenaga, bersedekah dengan ide, bersedekah dengan apa-apalah, uang ringgit dan sebagainya. Wakaf, itulah sedekah. Yang ketiga adalah mendidik anak supaya menjadi anak-anak yang saleh. Anak yang saleh dan salehah. Didiklah anak kita supaya menjadi anak yang saleh dan salehah. Doakan. Yang keempat, melaksanakan ibadah wajib seperti solat dan puasa. Solat, salawatu zakat. Zakat dan puasa lah. Yang Ramadan, kan? Yang kelima adalah melazimi ibadah sunat seperti berzikir, membaca Al-Quran. Banyaklah mengajar. Yang seterusnya adalah pengajaran hadis yang akan kita dapat dalam hadis ini. Yang ialah kita hendaklah bersegera melaksanakan urusan agar kerja tidak tertangguh. Sebagai seorang pengembara, jangan buang-buang masa. Itu penting. Maka tuan-tuan, ambillah konsep sebagai seorang pengembara ini dan selesaikanlah tugas itu. Yang kedua, kita mesti menguruskan masa dengan bijak agar kehidupan kita menjadi teratur. Yang ketiga, kita hendaklah beramal soleh supaya menjadi bakalan untuk amal akhirat kita. InsyaAllah. Tuan-tuan, surah Al-Asr dan surah Duha merupakan surah yang mengandungi ayat sumpah Allah berkaitan dengan Wadduha, Wal-Laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal asri innal insana lafi khusr. Subhanallah. Tuan-tuan, saya rasa itu saja untuk perkongsian daripada saya tentang hari ini berkaitan dengan kita adalah pengembara, tuan-tuan. Bila kita lahir ke muka bumi ini, kita membesar di muka bumi ini, sebenarnya kita adalah sebagai seorang pengembara, seorang perantau yang mana dia akan duduk sebentar di sini, bekerja di sini, makan di sini dan tempoh masa yang tertentu, kemudian pengembara itu akan jalan. Tapi apa kita hendak buat di muka bumi ini? Perempuan, masa. Gunakanlah masa itu untuk diri kita. Dan akan sampai masa kita akan jalan ke satu dunia, satu alam lain, yaitu akhirat, alam kubur, ataupun alam barzakh, dan seterusnya ke alam, kemudian kita akan di padang mahsyar dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan melihat apa yang telah kita lakukan di semasa kita merantau, dan kemudian kita, kalau baik, kita akan ke surga Allah Subhanahu Wa Taala, kalau jahat kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan masuk ke dalam neraka Allah. Itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat. Jadi itu saja yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, kurang dari diri saya sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.
Wallahu minna minkum minna minkum taqabbal ya karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.